Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para penonton, para pelajar sekalian, alhamdulillah, hari ini 6 Zulhijjah 1442 bersamaan 16 Julai 2021, kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Riyadhus Salihin. Kitab Riyadhus Salihin dikenali dengan nama Taman Orang-Orang yang Saleh. Siapa nak jadi orang saleh, masuklah dalam taman yang indah ini. Dia panggil Taman Ilmu, yang mengumpulkan kepada kita ilmu-ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ilmu dari Al-Quranul Karim. Baiklah para jemaah sekalian, kita masuk kepada perbincangan kita, bab yang ke-98. Kitab Riyadhus Salihin banyak versi cetakan. Tuan-tuan dan puan-puan, ambillah mana-mana versi yang ada, yang dijumpai. Tengok bab dia, bab 98. Kalau nak cari nombor hadis, hadis nombor 719. Mungkin berbeza, sebahagian dari kitab ada perbezaan sedikit. Bab dia, nombor hadis dia ada beza. Dia atas pentahqiq. Pentahqiq kitab ni dia tulis nombor mengikut kepahaman dia ataupun makhtutat yang dia jumpa. Kemudian dia tarqim, dia panggil, letak nombor. Itu dia panggil tarqim. Baik para pelajar sekalian, kita pergi kepada bab 98. Bab istihbabiz zahabi ila salatil 'Eid wa 'iyadatil marid wal haji wal ghazwi wal janazati wa nahwiha min tariqin warruju'i min tariqin akhar litakthiri mawadhi'il ibadah. Itu nama bab dia tu. Bab dia panjang sekali. Maksud dia, bab disunatkan pergi ke tempat solat hari raya. Satu tanda. Yang pentingnya kita pergi ke tempat-tempat yang baik-baik, sama ada tempat ibadat, tempat yang berpahala. Kita kena pergi jalan lain, balik ikut jalan lain. Itu eloknya, one way kata orang. Guna one way, mana pergi ikut ni, balik ikut ni. Yang pertama, pergi solat hari raya. Satu. Yang kedua, iyadatil marid, menziarahi, menjenguk orang sakit. Wal haji, menunaikan haji. Wal ghazwi, berperang. Wal janazah, menghantar jenazah, pergi solat jenazah dan ikut jenazah ke kubur dan sebagainya, seumpamanya lah. Maknanya yang pentingnya ya, untuk mencari pahala kebaikan. Hendaklah melalui satu jalan, waktu pergi jalan lain dan pulang menempuh jalan yang lain. Apa sebab? Apa matlamatnya ni? Bertujuan untuk memperbanyakkan mawadhi'il ibadah, tempat kita ibadah. Biar tapak kaki kita ni pijak banyak laluan. Banyak laluan. Mana kita pergi ikut ni, balik ikut ni. Jadi kat tanah tu menyaksikan orang ni pergi solat masjid, pergi solat berjamaah, pergi berperang, pergi ziarah orang sakit, supaya jadi saksi. Para pelajar sekalian, dalam bab ini Al-Imam Nawawi rahimahullah tidak bawa kepada kita ayat Quran. Dia langsung bawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok hadis nombor 719. Hadis 719 mengikut versi yang ada pada anak ni. Arab dengan terjemahannya sama. An Jabirin radhiyallahu anhu qala, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kana yawmu 'idin khalafat tariqa, rawahul Bukhari. Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila pergi solat hari raya, baginda sallallahu alaihi wasallam melalui jalan yang berbeza.
sewaktu berangkat dan sewaktu pulang. Pergi ikut ni, balik ikut ni. Perkataan tariq, khalafat tariq, perkataan khalafat tariq, melalui jalan berbeza, maksudnya pergi melalui jalan lain dan balik jalan lain. Kalaulah contohnya kita duduk di taman, kan taman kita ni banyak jalan, mana kita nak pergi sebelah ni, beli belah kanan dulu. Lepas ni kita akan masuk bab utamakan kanan. Mana kita pergi ikut kanan. Nanti kita balik lorong yang kedua, masuk ikut ke ni. Sunnah. Lebih-lebih lagi kalau kita pergi berjalan kaki, kita boleh tanya khabar jiran-jiran, boleh tanya senyum sana sini kan. Naik kereta pun jangan main cermin gelap. Biarlah kita boleh tegur-tegur jiran tetangga. Tanya khabar, lebih-lebih lagi musim-musim begini kan. Sekurang-kurangnya kita tahu apa khabar ni, senyap lama tak nampak. Sakit ni, masya-Allah. Kita boleh singgah, boleh ziarah. Itu dia panggil, sebab apa? At-tariq, jalan yang kita lalu, yang kita pijak itu tashhad li sahibiha yaumal qiyamah. Akan menjadi saksi kepada kita pada hari kiamat. Bumi kata, aku saksi dia ni pergi ziarah orang sakit. Dia pergi ziarah, dia pergi solat jenazah, ikut jenazah sampai kubur contohnya. Hadis yang kedua, wa'an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju min tariqi syajarati wa yadkhulu min tariqil mu'arrasi wa idza dakhala Makkah dakhala min ats-tsaniyatil 'ulya wa yakhruju min ats-tsaniyati as-sufla muttafaqun alaih. Maksudnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi melalui jalan asy-syajarah, kana yakhruju min tariqis syajarah, dia pergi melalui jalan syajarah, iaitulah lokasi sebuah jalan bagi orang yang nak pergi menuju ke Mekah dari Madinah. Syajarah ni biasa dia pergi ikut jalan nak pergi ke Bir Ali ataupun Zulhulaifah, ke Miqat. Dan Nabi biasa keluar dari tempat ini menuju Zulhulaifah. Tarik syajarah mana lagi ke Miqat, lagi Zulhulaifah. Dan bermalam di sana. Ketika kembali, baginda pun bermalam di sana. Wa yadkhulu min tariqil mu'arras. Lokasinya lebih kurang 6 mil dari kota Madinah. Wal mu'arras, makan ma'ruf. Mana dia kata tempat yang dikenali. Ginilah jalan nak pergi ke Madinah. Melalui nak pergi ke Zulhulaifah tu miqat. Nabi kita berhenti. Mungkin dia pergi, dia dulu padang pasir, bukannya ada. Pergi gini, balik gini. Yang pentingnya dia guna laluan lain. Adapun jalan hak jauh tu, jalan nak pergi ke Mekah tu, itu kena ikut lebuh raya, kalau tidak mungkin kita jadi sesak. Tapi jalan dari dekat Madinah, daripada Miqat ke Madinah, ke bandar Madinah tu lebih kurang 15 km. Setakat pengalaman anak duk bawa kereta dulu di sana 15 km. Memang kalau sekarang ni banyak jalan nak pergi ke Miqat. Ada jalan lama, jalan yang kata Mu'arras tadi, ataupun jalan lebuh raya, kita terus pergi keluar ke Quba pun ada. Boleh ya. Habis zaman kita ni kena ikut la'am. Walaupun kita tak pijak dengan kaki, tapi tayar kereta itu dikira langkah. Satu langkah juga. Langkah zaman kita ini dengan tayar kereta, dengan pusingan tayar motosikal. Itu dia panggil kan. Dan apabila Nabi memasuki kota Mekah, bila Nabi kita masuk Mekah pula, dia masuk ikut mana? Baginda sallallahu alaihi wasallam masuk ikut Thaniyatul Ulya. Thaniyatul Ulya iaitu dia panggil Al-Hujun. Hujun, kalau tuan-tuan pergi sekarang ni tak apa nak kenal Hujun ni. Perkuburan Ma'la. Kita pergi ziarah perkuburan Ma'la dekat dengan makam Sayyidah Khadijah. Itu jalan tu, naik bukit tu pergi, itu dia panggil Hujun. Hujun. Zaman dulu dia panggil Thaniyatul Ulya. Kerana itu nama tempat itu Ma'la, makna tempat tinggi. Tempat tinggi. Dan sewaktu nak balik ke Madinah, Nabi kita yakhruju min Thaniyatis Sufla
Dia turun daripada Thaniyah Sufla, mana tempat yang rendah. Di mana? Di Subaikah. Kat mana Subaikah ni? Ada kata, dia kata wasufla min bis Subaikah. Subaikah ni sekarang kalau kita pergi Mekah sekarang, hotel Darut Tauhid Intercontinental tu, sebelah dia tu kalau tuan-tuan pergi sebelah kanan sikit, sekarang ni pembesaran masjid King Gajah Abdullah. Di hujung tu ada satu perkuburan lama, nama dia Subaikah. Perkuburan lama Subaikah, itu dalam kawasan Subaikah nama ni. Biasalah kalau dengar tok-tok guru kita, dia kalau dia doa kan, dia kata dalam doa, biasa doa kepada orang mati ni lah kan, Allahumma pilih ahli al-ma'lat wasyubaikah wal baqi'. 3 kubur dia sebut. Ma'la kubur sekarang, kubur Siti Khadijah. Subaikah tu tempat tu sebelah betul-betul di Darut Tauhid Intercon, nampak masih sampai sekarang. Setakat anak pergi belum PKP baru ni ada anak tulis sejarah ini dalam majalah Solusi siri yang akhir-akhir ni, ada di situ cerita perkuburan di Makkah. Tuan-tuan boleh tengoklah sejarah itu. Dan Al-Baqi' Madinah. Mana Nabi kita dia masuk ikut hujun, dia balik ikut Saniyatul As-Sufla, ataupun disebut dengan nama Kudai. Kudai ni kita nak pergi sekarang ni, tuan-tuan duduk di bangunan jam besar tu, jalan ke bawah, Jalan Ibrahim Al-Khalil, kita pergi terus, jumpa parking bas luas, tempat tauzih air Zam-Zam, kilang yang botolkan air Zam-Zam, itu nama dia Kudai. Saniyah tu Kudai ataupun Kada. Mana itu dia panggil 2 saniyah. Mahalus syahid, tuan-tuan boleh bacalah dalam buku sejarah yang saya tulis ni, nama dia Makkah Al-Mukarramah. Kelebihan dan sejarah, alhamdulillah buku ni sudah ada. Tuan-tuan boleh baca di situ. Nama dia sejarah Kudai, Kada, Saniyatus Sufla ataupun dengan nama Kudai yang disebut tadi, dua-duanya ada. Alhamdulillah. Baik para pelajar sekalian, saya tak nak hurai di sini. Tuan-tuan baca dalam buku kita Makkah Al-Mukarramah, kelebihan dan sejarah, ada. Baik, kita berpindah kepada tamak lah. Yang pentingnya kesimpulan daripada bab Imam Nawawi ni, daripada tajuk bab dia tu, sunat kita pergi tempat-tempat ibadat, tak kira lah apa saja pun, tempat yang berpahala, pergi jalan lain, balik jalan lain. Habis, tamaklah kita bab yang ke-98. Nantaqil, kita pindah pula kepada bab 99. Bab istihbabi taqdimil yamin fi kulli ma huwa min babit takrim. Bab disunatkan, sunat mendahulukan kanan, anggota kanan. Tangan kanan ke, kaki kanan ke, sebelah kanan ke, orang di sebelah kanan ke, dalam segala perkara yang mulia. Perkara yang mulia, naklah kita mula dengan kanan. Apa dia mulia ni? Tengok dalam bab ini, Imam Nawawi senarai terus kepada kita beberapa perkara yang mulia. Saya baca, tuan-tuan dan puan-puan, para pelajar letak nombor. Seperti wudu. Wudu, kita kena basuh belah kanan dulu. Ambil basuh tangan kanan, kemudian basuh muka, tangan, kaki belah kanan. Mandi, sama juga. Mandi kita basuh belah kanan. Oh Ustaz, kami mandi bawah air hujan, dus dia panggil. Kita hollow lah. Dengan pergerakan kita niat belah kanan, kita hollow, gini. Basuh kita. Itu dia panggil kanan kiri. Mudah ya. Dengan pergerakan. Dah kalau dengan batang pahit getah tu kita boleh hollow gini kan. Tapi kalau air hujan, kita pula bergerak. Isyarat gitu. Biar nampak sunnah itu berlaku. Tayamum, sama juga. Tepuk belah kanan. Mengenakan pakaian. Nak pakai belah kanan dulu. Ambil lengan, masuk kanan dulu. Sandal, pakai ni'al, selipar. Pakai selipar, kasut, khuf. Semua pakai belah kanan. Baik. Kalau kasut belah kanan kita disepak oleh orang jauh sikit jarak. Belah kiri ada. Boleh tak kita pakai kiri, kita melompat pergi? La. Kita pergi ambil ini. Allah teliti dalam syariat ni. Sampai begitu sekali para ulama kata. Pakai seluar, pakai belah kaki kanan dulu. Masuk masjid, kaki kanan. Bersiwak, gosok belah kanan. Bercelak mata,
Potong kuku mula dengan jari kanan. Memotong kumis misai. Nak anda misai kita gunting belah ni dulu. Serak. Okay. Baru sini. Mencabut bulu ketiak. Cabut ni dulu. Mencukur bulu rambut. Sama juga. Mana lah. Waktu kita nak cukur kepala, nak gunting rambut, kita cakaplah kat baba, you mula sini, belah sini. Dia ikut je, tak ada masalah. Ada setengah baba yang belajar, dia sendiri yang mula kan. Tapi kalau yang tak belajar, kita lah ajar dia. Kepala saya ikut saya. Buat belah ni dulu. Dia gunting sini. Biar ada isyarat nak laksanakan sunnah itu. Salam ketika solat, mula kanan dulu. Assalamualaikum. Makan dengan tangan kanan. Minum, tangan kanan. Berjabat tangan, tangan kanan. Menyentuh hajar aswad, gosok kanan. Keluar dari bilik mandi, kanan. Mengambil dan memberi, kanan. Dan perkara lain yang seumpamanya, semua jenis-jenis kebaikan, holor dengan tangan kanan. Mula dengan kanan. Sebaliknya disunatkan mendahulukan bahagian yang kiri dalam perkara yang berlawanan dengan perkara sebelumnya, seperti membuang hingus. Kalau kita nak hingus, kena guna tangan kiri. Dan kahak sebelah kiri. Masuk kamar mandi, kaki kiri. Keluar dari masjid, kiri. Buka kasut, nak orang panggil nak buka selipar, orang Kelantan kata nak pecak selipar, kaki kiri. Sandal, nak buka seluar, buang kaki kiri dulu. Dan pakaian, tarik tangan kiri dulu. Istinja, dan ketika melakukan hal-hal yang kotor yang lain, gunalah tangan kiri. Alhamdulillah, mana komprehensif lah semua benda, kanan kiri ni mudah ya. Mana yang baik itu kita guna kanan, mana yang tidak baik itu, yang kotor itu guna tangan kiri. Timbul soalan ni orang tanya, Ustaz, kenapa tak sebut masuk rumah keluar rumah ni? Kan? Ada sebut tadi. Jawabnya, dia kata ada ulama kata sama ya, keluar rumah ni kaki kanan belakang, kanan kiri semua, kanan masuk kanan keluar kanan. Sebab dia sama bagi kita. Baiklah, Imam Nawawi bawa kepada kita dua ayat tentang kelebihan ashabul yamin. Kelebihan ashabul yamin. Ayat yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Adapun orang yang kitabnya diberikan tangan kanan, suratan amalannya diberi surat tangan kanan, maka dia berkata, ha'um iqra'u kitabiyah. Baca, mari baca kitab aku ni. Seronok dia. Surah Al-Haqqah ayat 19. Jadi kita berdoa, Allahumma ja'alna min ashabil yamin. Ya Allah, jadikan kami daripada orang penerima suratan amalan di sebelah tangan kanan. Kalau ada hisab yasira. Hisab yang sedikit. Gembira dia. Mari baca saya punya rekod. Macam kita ni lah, pergi sekolah dapat CJ A campur kan. Bertempik lah panggil, tengok aku punya keputusan. Kalau dapat C campur, E banyak, senyap je, tak kata apa. Orang nak tengok pun tak mau bagi. Yalah, bukan nak hina orang yang dapat tu. Jadi bandingan analogi, ya kita nampak gembiranya ashabul yamin. Tengok surah Al-Waqi'ah ayat 8, 9. Fa'ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Iaitu golongan kanan, alangkah mulianya golongan yang dapat surat tangan kanan, ashabul yamin. Wa ashabul mash'ati ma ashabul mash'amah. Dan adapun golongan yang dapat surat tangan kiri, la ilaha illallah, alangkah sengsaranya golongan kiri itu, ashabul mash'amah. Na'udzubillah. Kita minta perlindungan Allah. Minta perlindungan dengan Allah daripada jadi golongan kiri. Na'udzubillah. Baiklah. Apa maksud dalam dua ayat ini? Allah Ta'ala menceritakan kepada kita betapa mulianya golongan yang tangan kanan itu.
golongan orang dapat sebelah kanan ni orang mulia. Di dunia pun mulia, di akhirat pun mulia, insya-Allah. Sebab itu kita kata orang yang rapat dengan kita, yang kita percaya, dia kata ini orang kanan saya ni. Walaupun dia duduk belah kiri, kita kata dia ni orang kanan saya ni. Sebab kita percaya dengan dia, dia bantu kita, dia tolong kita, maka jadilah dia itu orang kanan. Dia tak kata orang kiri. Sebab dalam negara ni kalau kata kumpulan kiri, ini kumpulan penentang, pemberontak. Kumpulan kiri dia panggil. Kumpulan kanan ni orang yang menyokong, kan? Atas dunia pun istilah dia pun nampak macam itulah. Baik, para pelajar sekalian, kita pindah kepada hadis. Hadis yang pertama dalam bab ini, bab 99 ini, hadis nombor 721. 721. Wa an Aisyah radhiyallahu anhuma qalat. Radhiyallahu anhuma an Aisyah binti Abi Bakar anhuma. Naam. Anna Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun fi sya'nihi kullihi. Fi tuhurihi wa tarajjulihi wa tana'ulihi muttafaqun alaih. Kata di ibu kita Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat senang, suka sangat mendahulukan anggota tubuh sebelah kanan dalam segala urusan, mana urusan yang baik. Seperti dalam bersuci, bertaharah, bersikat rambut. Nak sikat rambut, mula dengan kanan, belah kanan. Rambut kita belah kanan. Dan wa tana'ulihi, memakai kasut selipar, pakai kaki kanan dulu. Stokin. Hadis ini muttafaqun alaih. Maknanya kalau kita tengok hadis ini jelaslah kepada bab yang dinyatakan oleh Imam Nawawi di sini, jelas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam suka menggunakan anggota yang kanan dalam perkara-perkara kebajikan, perkara-perkara yang mulia, yang baik, kan? Istihbab. Mana sunat kita buat benda tu. Kalau kita langgar SOP ni pun tidaklah berdosa, dia kata perkara sunat. Dan dalam wuduk pun boleh basuh tangan kiri dulu, tapi tidak sunnah lah. Yang sunnahnya basuh tangan kanan dulu. Kalau basuh kiri dulu jadi. Adalah perkara yang tak jadi. Macam tawaf. Tawaf kita pergi gini kan. Tapi kalau kita mula gini lah, tak jadi. Mula ikut kiri, tak boleh. Mana ada perkara-perkara yang tertentu. Yang hadis yang kedua, baik, rasanya jelas hadis yang pertama tadi kan. Bagaimana nak sikat rambut? Sikat belah kanan dulu. Ambil sikat. Setelah kita nak potong rambut, potong belah kanan. Semua benda belah kanan. Hadis yang kedua, wa anha ay an Aisyah radhiyallahu anha qalat kanat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-yumna li tahurihi wa ta'amihi wa kanat al-yusra li khala'ihi wa ma kana min adha. Hadithun sahih rawahu Abu Dawud wa ghairuhu bi isnadin sahih. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, tangan kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tangan kanan Nabi digunakan untuk bersuci dan makan. Dalam bab nanti Kitab Adab Ta'am, dalam siri akan datang kita akan masuk adab makan. Terdapat hadis-hadis yang Nabi kita mengarahkan supaya makan dengan tangan kanan, minum tangan kanan, dan Nabi kita marah apabila ada orang ini tak mau ikut arahan, nak guna juga tangan kiri, Nabi marah. Jadi tajuk itu kita tangguhkan kepada siri dia nanti, insya-Allah. Hadis ini jelas kepada kita, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam suka apa? Suka menggunakan tangan kanan dia untuk perkara-perkara yang baik, perkara yang elok, semuanya digunakan tangan kanan. Hadis yang ketiga, wa an ummi Atiyah radhiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kita tak habis lagi terjemahan tadi. Terjemahan baik.
Balik semula ke hadis atas. Tangan kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digunakan untuk bersuci dan makan, sedangkan tangan yang kirinya untuk membasuh li khalaihi, menggunakan dalam tandas. Mana basuh? Istinja lah. Bahasa kita istinja ni boleh faham kan? Waktu kita basuh kotoran. Dan segala perkara yang kotor, maka Nabi kita guna tangan kiri dia. Rawahu Abu Daud dengan sanad yang sahih. Kata Imam Nawawi, sanad hadis ini sahih. Alhamdulillah. Terus pula kepada hadis 723. Hadis 723. Wa an Ummi Atiyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahunna fi ghasl ibnatihi Zainab radhiyallahu anha ibda'na bimayaminiha wa mawadhi'il wudu'i minha muttafaqun alaih. Dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Ummu Atiyah ni terkenal di zaman Nabi wanita yang menguruskan jenazah muslimah. Jadi dia uruskan, kalau ada orang mati, Ummu Atiyah inilah yang pergi mandikan, kafan. Kalau bagi kita kak, dia panggil pengurus jenazah lah. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para wanita yang memandikan anak perempuannya Zainab. Anak perempuan Nabi nama Zainab wafat. Maka Nabi beri arahan kepada juru mandi, ibda'na bimayaminiha, dahulukanlah basuh anggota tubuh sebelah kanan, wa mawadhi'il wudu, dan anggota-anggota wudunya, muttafaqun alaih. Mana hadis ini sepakatlah Bukhari Muslim. Dalam hadis ini menunjukkan kepada wanita memandikan wanita. Tak boleh laki-laki pergi mandi wanita ataupun sebaliknya, illa az-zawjan, suami isteri dibenarkan. Mana dalil suami isteri boleh mandi? Dalilnya hadis Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kata, "Lau kuntu istaqbaltu min amri mastadbartu." Kalaulah benda tak berlaku lagi, makna benda tak berlaku lagi ni, contohnya Nabi belum wafat. Kalau Nabi wafat lain kali, tidak ada orang yang mandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali isteri-isterinya akan mandikan. Dan pernah satu hari Aisyah mengadu sakit kepala. Wah, raksa, sakitnya kepala Rasulullah. Dia mengadu ke Rasulullah, ke suami dia. Kita hari ni duk mengadu ke Facebook. Ingat Facebook boleh mari urut kepala dia berkali. Nabi kata, wa ana wa raksa, aku pun sakit kepala juga Aisyah. Nabi kata, jangan bimbang, kalau mau mati dulu, aku mandikan kau. Ini dalil bahawa suami isteri boleh mandi, masing-masing gu dia boleh mandi, boleh. Kita sini jarang suami mandikan isteri kan. Waktu matilah, waktu hidup mungkin biasa kot. Tak boleh. Tapi kalau yang penting hadis ni yang nak ceritanya tentang Nabi kita arahkan Ummu Atiyah dan pemandi mayat supaya mulakan basuh Zainab di sebelah kanan dia. Sebelah kanan. Dan juga basuh anggota wuduk dahulu. Kita kena ingatlah, basuh belah kanan, kamu ni basuh anggota wuduk dulu. Kata dia ulama hadis, bayanu syarf. Hadis ini menunjukkan mulianya anggota wuduk nak banding dengan anggota yang lain. Sebab kita nak solat, kita basuh dia. Waktu solat pun kita bergerak dengan dia, muka sujud, tangan, kaki, Allahu Akbar. Anggota wuduk dimuliakan. Kita kata alhamdulillah. Baik, hadis ini muttafaqun alaih. Kita pindah pula kepada hadis yang 724. Hadis 724. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yumna wa idza naza'a falyabda bis shimal litakunil yumna awwaluha tun'al
wa akhiruhuma tunza' muttafaqun alaih. Maksudnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu memakai kasut, selipar, samalah yang barang-barang kaki ni, kasut, selipar, stocking, boot, maka dahulukanlah kaki kanan. Masuk kaki kanan dulu. Kecuali orang tak ada kaki, bolehlah masuk kaki kiri dulu. Kaki tak ada, nak masuk apa? Kan? Saya teringat ke budak-budak dia gurau. Kan kalau kita nak masuk pasar, nak masuk mana-mana tempat, kita kena cek suhu tu dengan dahi. Kan? Ada setengah orang ni dia cek dengan tangan dia holok tangan, pek, bunyi juga. Jadi kali tuang kedai tu nak marah dia tulis ni. Seller apa ni, holokkan dahi, bukan dengan, kecuali tak ada dahi baru buat dengan tangan. Main-main dia. Maknanya kalau orang tu ada kaki dua-dua, dia kena mula tana'ul, pakai kasut, selipar dengan kanan. Dan wa idza naza'a, dan apabila melepaskannya, nak buka kasut, buka selipar, dahulukanlah kaki kiri, supaya yang kanan menjadi yang pertama kali memakai sandal, memakai selipar, dan yang terakhir membukanya, melepaskannya. Hadis ini muttafaqun alaih. Jadi para pelajar sekalian, nampak macam simple ya tak? Alah benda macam ni. Tapi itulah taujihatun nabawi. Nabi tak ajar kita nak pakai kasut jenis mana. Adakah nak pakai sandal, selipar, ini mesti yang gambar pelik tu kan. Yang orang duk jadi gambar capal. Lah, Nabi tak sebut pakai apa pun, nak kasut ke, nak capal ke, nak pakai terompah ke apa, yang boleh. Yang pentingnya kanan kiri. Etika waktu pakai dengan waktu buka. Itu dia panggil, itu yang jadi sunnahnya. Sunnahnya mula kaki kanan, buka dengan mula pakai kaki kanan, dan buka mula dengan kiri. Itu yang sunnah. Nak pakai apa jenis kasut, asalkan kasut tu halal, jangan kulit-kulit hayawan yang tidak disamak ataupun yang tidak halal, maka itu cerita lain. Sama juga dalam bab makan, dalam bab pakaian kita ni. Nabi ajar etika berpakaian, tetapi Nabi tidak sebut jenis bentuk pakaian. Jenis pakaian dia sebut. Jangan pakaian akhuyala, tak boleh. Kita pakai kain labuh kerana nak bersombong. Itu ahli pakaian ahli neraka macam tu. Na'udzubillah. Maknanya jenis pakaian dia tak sebut, tapi bentuk pakaian na'am disebut. Jangan ada pakaian syuhrah, pakaian nak menunjuk-nunjuk, pakaian yang menyerupai orang kafir, pakaian kemegahan, itu semua dilarang. Tapi kalau pakaian biasa, pakai. Yang penting adanya SOP-nya kanan kiri. Itu yang diperingatkan kepada umat dia, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita berhati-hati dan kita beringat. Apalagi yang seumpamanya. Contohnya pakaian kita kata apa sajalah. Nabi Aisyah kata wa fi sya'nihi kulli. Semua urusan dia suka kanan. Kita berpindah kepada hadis yang ke-5 dalam bab kita ni. Nombor 725. Wa an Hafsata radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaj'alu yaminahu li ta'amihi wa syarabihi wa thiyabihi wa yaj'alu yasarahu lima siwa zalik. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa ghairuh. Maksudnya dari Hafsah ni anak kepada Sayyidina Umar, isteri Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan tangan kanan untuk makan. Untuk makan dan minum. Makan dengan minum, kita kena guna tangan kanan, jangan duduk tukar habis. Dan untuk memakai pakaian. Wa yaj'alu yasarahu, dan menggunakan tangan kiri untuk selain itu. Hadis ni menafsirkan sebahagian dengan yang lain lah. Yang kita sudah tafsir dah.
tafsir mana tadi? Tafsir Nabi kita suka dalam semua perkara, dia suka dengan kanan. Kecuali beberapa perkara yang diistisnakan, yang dikecualikan dengan tangan kiri, itu yang kita buat. Jelaslah para pelajar sekalian, ada pun hadis larangan makan dengan tangan kiri ada di sini, dalam sini akan datang. Nabi kata apa? Jangan kamu makan dengan tangan kiri, fa inna syaitan makan dengan tangan kiri. Siapa nak ikut syaitan, makan dengan tangan kiri atau minum tangan kiri. Itu payah sikit lah. Payah sikit. Masyarakat kita ini dia panggil protokol makan. Meja VIP dah. Sudu garpu sini. Makan sini, nyak sini. Lah. Bolehlah kita nak pegang tangan kiri untuk nak potong, tapi kena ambil dengan sudu kanan makan. Biarlah kita jadi tidak moden. Orang kata darak dia ni makan. Biarlah kita darak. Hal dunia ni kecil, tuan-tuan. Kita takut kita darak. Orang Kelantan kata-kata orang darak ni mana orang pedalaman lah, orang kampung yang tak erti protokol. Saya kata saya biarlah tak erti protokol daripada saya tak erti sunnah. Pernah satu hari saya makan satu seminar peringkat kebangsaan. Menarik juga seminar ni. Dijemput saya bercakap tentang kelebihan pengajian turas, pengajian cara pondok. Kita pergi ya. Cakaplah sekat mana yang kita faham. Habis seminar, tengah hari tu makan, duduk meja bolak ni, sekali dengan pembentang, prof belakang ni, PM Madya lah, prof apa. Saya makan biasa macam orang lain juga, kita pandai juga protokol, makan dengan sudu, tapi tangan kanan lah. Tangan kiri ni untuk pegang, waktu nak potong pegang juga, garpu dan. Dia perli kita. Orang pondok makan dengan sudu. Sedap dia. Kita kata dia ni cari pasal. Orang pondok makan dengan tanganku, makan dengan sudu. Dia ingat mentang-mentang saya ni mari pondok kena makan nasi lah, gaul dengan tangan lah. Barulah orang panggil gaya pondok. Saya kata, saudara, saya pun tak ingat lah, profesor ke apa benda. Nabi tak larang makan dengan sudu. Tapi Nabi larang makan dengan tangan kiri. Dia duduk makan dengan tangan kiri, senyap belaka. Jawab kawan hok kenal sebelah tu, main dengan abuah anak boleh pedah mu. Kita nak, janganlah. Kadang-kadang kita nampak lekeh orang pakai jubah, pakai kopiah pergi di seminar besar-besar, nampak macam selekeh. Common tak apa standard. Alhamdulillah. Kita kata biarlah ihya'us sunnah. Kan dalam hadis Nabi SAW menggalakkan kita hidupkan sunnah apabila sunnah dilupai. Sekarang ni kita nak hidupkan sunnah dalam makan. Hidupkan. Sebab itulah Imam Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan siapa dia boleh menghidupkan sunnah yang telah dilupai oleh orang, besar pahala dia. Walaupun kita dihina, dicaci, diperli oleh orang, Imam Bukhari kata sabarlah. Kerana orang yang nak hidupkan sunnah ni qillah, tak ramai. Imam Bukhari kata rahimahullah ta'ala. Baik, para pelajar sekalian, itu kita pergi kepada hadis yang seterusnya. Bab makan ni tunggu dalam siri akan datang insya-Allah. Hadis 726, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza labistum wa idza tawadda'tum fabda'u bi ayaminikum. Hadithun sahih rawahu Abu Daud wa Tirmizi bi isnadin sahih. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian memakai pakaian, nak pakai baju, pakai seluar, pakai apa saja pun, dan berwudu, maka dahulukanlah anggota-anggota tubuh sebelah kanan, mula yang kanan dulu. Hadis rawahu Abu Daud At-Tirmizi dengan sanad yang sahih. Alhamdulillah. Baik, hadis yang terakhir dalam bab kita ini, alhamdulillah, Imam Nawawi bawa cukup dah hadis ni nak mentafsilkan kepada bab yang telah bab yang panjang dia sebut tadi, ni beberapa hadis. Hadis yang ke-7.
Nombor 727, wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata Mina. Nabi kita sallallahu dalam hadis, dalam perjalanan haji dia dari Arafah Nabi ke Muzdalifah, dari Muzdalifah ke Mina. Bila sampai di Mina, fa'atal jamrata faramaha. Nabi kita pergi Jamratul Aqabah, Nabi lontar 7 biji. Allahu Akbar. Summa ata manzilahu bi Mina, Nabi pergi dekat khemah dia di Mina, wa nahara, dia sembelih 63 ekor unta dengan tangan yang mulia. Kemudian diserahkan kepada Ali 37 lagi, cukup 100 ekor, sembelih Ali. Summa qala lil halaq, Nabi kita panggil tukang cukur. Panggil. Ini pisau, khudh wa asyara ila janibihil ayman. Nabi kata ambil sini dulu. Ambil cukur di sebelah kanan dulu. Summal aisar, kemudian cukur belah kiri. Masya Allah, tabarakallah. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia ambil sebelah kanan cukur, dia ambil rambut ni dibagi pada sahabat. Ambil, ada yang dapat 1, 2. Kemudian dia cukur belah kiri, tengok dalam riwayat bawah, di bawah tu. Maaf. Dalam ayat yang belah ni, hadis itu muttafaqun alaih. Kemudian dia bagi pada orang. Dalam riwayat lain disebutkan ketika baginda melempar jemrah dan menyembelih ternakan untuk kurban, baginda berikan kepala sebelah kanannya kepada tukang cukur untuk dicukur. Kemudian baginda memanggil Abu Talhah Al-Ansari. Sebelah rambut ni diberi kepada Abu Talhah Al-Ansari. Mulianya Abu Talhah boleh simpan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, faqala thumma nawalahu syiq al-aisar. Kemudian dia pun cukur belah kiri, faqala ihlik fahalaqahu. Fa'atahu Aba Talhata faqala aqsimhu bainan nas. Yang sebelah tadi mau pegang untuk kamu, yang sebelah ni bagi kepada orang ramai ni. Ada sahabat yang dapat 1 rambut, ada 2 rambut, simpan semua. Oh, kalau begitu betul lah orang buat pameran rambut Nabi tu. Saya kata wallahu alam, tidak ada sanad yang boleh mengesahkan. Sebab para sahabat ni sangat bakhil dalam barang-barang Nabi. Apa dia bakhil ni? Bakhil ni, ramai sahabat bila dia nak mati, rambut Nabi ke, alat-alat yang ada pada dia ni, dia kata ambil rambut ni, letak dalam kain kafan dia, tanam sekali dengan dia. Masya Allah, tabarakallah. Dia panggil tabarruk. Tabarruk, mengambil berkat dengan anggota-anggota hak Nabi ni. Barang-barang Nabi yang asli. Yang kita duk main replika, itu pergi gosok, itu khurafat nama dia. Bukan tabarruk macam tu. Tabarruk ni dibenarkan kalau benda tu ori, asli. Ni nak ori macam mana? Sanak dia pun bohong, sanak dia pun tipu. Kan, nak kata barang tu asli, sukar bagi kita. Jadi tak payahlah kita declare benda-benda ni asli tak asli. Memang sangat sukar dan sangat barang sangat limited, sangat terhad. Kalau kita nak dakwa masih ada lagi yang kita rambut Nabi, para sahabat sangat menjaga rambut Nabi dan dia pesan supaya barang-barang ni dimasukkan sekali. Ada kata suruh letak atas mata, ada letak macam-macam. Yang pentingnya dia bawa sekali barang itu ke dalam kubur bersama dengan mereka. Wallahu alam. Itu para sahabat. Nah, dipanggil tabarruk. Tabarruk maknanya ambil berkat. Bukan tabarruj yang kita baca dalam tafsir surah An-Nur. Tabarruj itu makna berhias. Tabarruk ambil berkat. Nah, itu dipanggil. Mana para kita yang kita belajar mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah ni ambil berkat dengan barang-barang Nabi yang asli, naam, dibenarkan. Yang kita duk tegur, duk nasihat tu, duk main barang replika tu, duk gosok replika lah, entah mari mana batu konon-konon yang tempat lahir Siti Fatimah, orang mari letak sini, setiap orang mari melawat ambil anak gosok atas ni, kita kata itu khurafat, cerita macam. Jangan duk percaya ke benda-benda yang duduk buat benda-benda macam ni. Baiklah para jemaah sekalian, tamatlah perbincangan kita. Alhamdulillah. Yang pentingnya dalam bab kasut, bab gunting rambut, bab cabut bulu ketiak pun disebut. Kita kata alhamdulillah Islam itu lengkap, komprehensif dia punya adab, peraturan. Tamatlah perbincangan kita dalam bab yang ke-99, insya-Allah
kita akan masuk kepada kitab yang kedua, Kitabu Adabit Ta'am, kitab yang menyebut tentang adab makan. InsyaAllah dalam siri yang akan datang, tuan-tuan yang belum ada kitab lagi, belilah kitab Riyadhus Shalihin ini. Tak rugi tuan-tuan. Kalau kata Ustaz, oh ya Abu Anas dah nak khatam dah, tak apa. Semua rakaman kita dari awal kitab, Alhamdulillah, ada dalam YouTube-nya, ada dalam Facebook. Tuan-tuan boleh je cari. Kalau nak link, minta je dengan admin kita akan bagi. Boleh belajar. Satu kuliah satu hari, sebulan kita boleh khatam. Untuk siri kita pada malam ni saja, tuan-tuan, sudah sampai ke siri 111. Sudah 101 siri. Dari awal kita sampai ke bab yang kita baca malam ni. Alhamdulillah. Maknanya 100 hari. Kalau kena PKP lagi, lockdown lagi, 1 hari 1 kuliah, 100 hari habis. Belum khatam kita, PKP sudah hilang. InsyaAllah Qawid sudah angkat. InsyaAllah ta'ala. Baiklah, kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.